Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Okey, untuk tajuk pendimensian, kalau kata hari tu kata label-label dia bukan labeling, dia lebih kepada annotate. Okey, di mana kat sini lebih kurang lah, tapi term yang paling tepat adalah kita buat dimensi. Di mana dimensi ni kita tahu dia punya ukuran lah bagi lukisan kita. Okey, sebab kita pun kata grafik komunikasi teknikal, di mana kita nak berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan grafik lah, ataupun kalau dari seginya kita belajar sebelum ni lukisan teknikal. Okay, so kita nak berkomunikasi dengan orang lain menggunakan lukisan. Sekejap Nufail, tutup. Slow kan? Kalau nak tengok slow. Lagi. 7. Okey. Alamak, aku dengar juga. Okey, 7. Okey. Kalau ikutkan kita sebagai nanti kalau awak dapat jadi engineer ke, jadi architecture ke, kita nak orang yang akan melaksanakan atau membuat projek tersebut faham mengenai kita punya drawing, kita punya design ataupun reka bentuk. Okey, kita lihat kat sini biasanya untuk lukisan ni kita nak tengok dimensi lah, ukuran dia. Ini adalah komponen-komponen yang penting dalam pendimensian. Biasanya dia akan keluar pada bahagian A. B tu dia jarang sekali lah keluar, tapi kalau dia keluar orang cakap tak menjadi isu lah. Dan juga nanti kerja khusus untuk tahun hadapan. So untuk yang pertama, kita ada komponen yang pertama adalah garisan dimensi. Kalau awak lihat kat sini, garisan dimensi dia yang ini. Garisan dimensi yang ini. Di antara anak panah dan juga anak panah. Ini kita panggil garisan dimensi. Biasanya kalau bagian A dia tanyalah, ini apa? Ini garisan apa macam tu. Kemudiannya untuk yang kedua adalah garisan tambahan. This one is extra untuk menunjukkan kita nak ukur daripada tahap ini ke tahap yang ini. Itu adalah garisan tambahan, menandakan jarak yang didimensikan dari objek. Menandakan jarak yang didimensikan, kita tanda sini, and then kita buat dimensi macam tu. Kalau garisan penunjuk, awak lihat kat sini ada cakap apa tu? Ada angle sikit kat sini. Kita panggil annotate. Di mana dia menunjukkan butiran di dalam lukisan, selalunya digunakan untuk menunjukkan bulatan atau lengkuk. Macam ni dia nak cakap ada dua bulatan. So kat sini bulatan dua-dua ni mempunyai diameter 9 mm. So dia tunjuk satu sahaja. So nanti orang tu dapat baca di mana kat sini dia kata ada dua lubang, dua lubang yang bersaiz diameter 9 mm. So dia dah tahulah, ini dah tahu dah apa dia punya dimensi dia ataupun ukuran dia. Seterusnya kita kat sini ada ruang kelegaan. Ruang kelegaan merupakan jarak antara ruang kosong di antara garisan tambahan dan juga objek. Biasa dia mesti ada jarak, tak boleh rapat. Sebab kalau rapat dia akan jadi satu garisan objek lah. Dia akan menyatu dengan garisan objek. Tapi disebabkan sini dia adalah garisan tambahan, so kita nak dia terpisahlah daripada garisan objek. So ruangan kat sini ada gap ni, kita panggil dia ruang kelegaan. Biasa pun dia akan tanyalah, dia bagi kegunaan apakah komponen pendimensian dia. Iaitu macam
difficult jugalah. Okey, tapi kalau yang ini dia tunjuk, biasa dia akan nyatakanlah sini A, sini B. Nanti dia nyatakan apakah garisan dimensi untuk A dan juga garisan dimensi untuk B. Awak kena nyatakan saja nama komponen dia. Okey. Biasa dia lagi light lah berbanding garisan objek. Dia jadi orang cakap light, lagi nipis daripada garisan objek. Okey. Kita lihat yang seterusnya, kita ada sistem pendimensian. Okey, biasa ni dia akan suruh kita buat dimensi berdasarkan sistem pendimensian yang dia bagi. Okey, kalau awak lihat dekat sini kita ada dua jenis sistem pendimensian. Yang pertama, kita ada sistem terjajar dan yang kedua kita ada sistem ika arah. Ika arah. Okey. Kalau kita tengok penerangan kat sini, dia kata untuk sistem terjajar, teks ukuran ketinggian dan kelebaran ditulis secara selari dengan garisan dimensi. Dia selari. Maknanya kalau dia sengit, tulisannya pun akan jadi sengit. Kalau dia tegak sajalah. Tapi kalau nampak dia ambil ukuran daripada tepi sini, tulisan tersebut perlu selari dengan garisan dimensi tersebut. Berbanding sebelah iaitu sistem ika arah di mana teks ukuran ketinggian dan kelebaran ditulis secara mengufuk dengan garisan dimensi. Okey, kalau awak tengok dekat sini semua dia punya nombor ni semua dia tegak. Kita panggil dia vertical ni. Okey, so tulisan dia memang sengit ke, dia ambil ukuran daripada tepi ke, semua tulisan tu, nombor tu akan tegak, mengufuk. Okey, macam sebelah dia akan ikutlah. Kalau awak ambil atas ni, dia tegak macam ni. Kalau sengit dia akan sengit lah tulisan tu. Okey. Biasanya macam ni pun kita akan jadi confused jugalah. Terjajar ke ika arah. Okey, terjajar mesti selari, ika arah dia tegak je. Macam mana pun dia akan tegak. Okey. Itu beza antara kedua-dua sistem pendimensian. Kalau awak tengok kat sini untuk radius, awak letak sengit ke apa, dia tak ada masalah. Sebab kat sini pun dia dah nyatakan ukuran ketinggian dan kelebaran saja yang akan efek. Okey, kalau bulatan, dimensi sama, tak ada masalah. Okey, dia tak ikutlah. Okey, dia akan stay tegak. Macam tu. Okey, kiri terjajar, sistem ika arah, sebelah kanan. Okay, seterusnya kita ada jenis-jenis pendimensian. Okay, sama juga tajuk ni memang sangat famous lah dalam peperiksaan. Okay, dia akan tanyakan jenis-jenis pendimensian yang ada. Okay, buat pengetahuan awak memang ada 5 sahaja jenis-jenis pendimensian. Okay, yang pertama kita ada size. Okay, kalau size dekat sini dia boleh merujuk kepada panjang, lebar dan juga tinggi. Saiz nombor 2 tu dia ada 2 pula ya. Macam mana dia boleh ada 2? Sudut. Angle. Okey. Awak lihat dekat sini untuk saiz, kenapa dia ambil tinggi? Actually saiz ni dia merujuk kepada saiz ni dia merujuk kepada panjang, lebar dan lihat sini saiz dia boleh jadi panjang bagi objek tu atau lebar atau tinggi. Itu kita kata saiz. Kalau awak ambil yang ini, kenapa dia kata saiz? Sebab kita ambil tinggi. Kalau kita nak buat saiz daripada sini ke sini pun tak ada masalah. Itu merujuk kepada panjang ataupun lebar. Dia mesti ada salah satu lah. Okey, panjang, lebar atau tinggi untuk saiz. Kalau kedudukan, kita nak tahu kedudukan bagi sesuatu point tersebut. Contohnya kalau awak lihat pada bahagian sini, dia bagi ini adalah, this one adalah kedudukan. Kedudukan apa? Dia nak tahu jarak kedudukan titik tengah bagi bulatan ini.
Nak cari kedudukan titik tengah tengah bulatan. Itu kita panggil dia kedudukan. Contohnya kita nak cari titik tengah bagi jejari, kita kena buatlah. Kena buat macam tu kan. Dia punya dimensi bagi kedudukan. Sama juga kalau kita nak tahu yang ini. Nak tahu point ini. Okey, yang ini. Okey, kita kena buat dimensi lah. Macam tu. So ini adalah dimensi kedudukan. Kita nak cari point bagi satu-satu objek lah pada lukisan tersebut. Okey, kemudiannya kita ada diameter, jejari. Okey, jejari ataupun radius di mana kita nak tahu berapakah jejari bagi bulatan. Ambil. Biasanya kita akan lihat pada bulatan lah. Pertama, untuk bulatan kita boleh recognize dia, kita boleh ambil dimensi jejari dan juga diameter. Okey, biasanya jejari ni untuk bulatan-bulatan yang besar. Okey, kalau bulatan-bulatan yang kecil kita akan ambil diameter mostly. Tapi tak ada jadi masalah pun as long as orang boleh baca awak punya drawing. Okey. Itu diameter diameter bermaksud kita akan ambil daripada ni, lengkung ni, pergi ke titik tengah ni, macam tu. Ini adalah diameter. Awak dah belajar dah. Okey. Manakala jejari daripada titik tengah sampai ke dia punya lengkung tu. Ini adalah radius atau jejari. This one is diameter. Okey. Itu beza jejari dan juga diameter. Tapi kalau awak guna jejari dengan diameter pada bulatan yang sama, it's not logic lah. Enough untuk satu bulatan, satu dimensi. Kalau awak pilih diameter. Kalau awak pilih jejari. Okey, jangan awak letak satu bulatan ni dah letak diameter, lepas awak letak lagi kat sini radius. Okey, radius. Okey, atau jejari. Okey. So tak payah sebab kita hanya perlukan satu sahaja dimensi untuk menggambarkan bagi objek tersebut. Okey, dan last but not least adalah jenis pendimensian yang terakhir iaitu sudut. Okey, this is angle. Kita nak tahu berapakah angle kat sini ataupun sudut kat sini. So kita klik sini, kita ambil straight and then kita ukur angle dia. Biasa kita akan ukur guna protractor lah. Ataupun kalau senangnya, kalau biasa pakai protractor, biasanya kita tak minta lah awak untuk tekan berapakah sudut dia. Okey, biasanya kita akan tanya sudut-sudut yang biasa iaitu 90, 45, 60, 30 dan yang biasa tu lah. Itu adalah 5 jenis pendimensian. Okey, ini kita akan apply juga untuk tajuk tengok masuk tapi cikgu tak perasan. Dia hilang dah aku punya PowerPoint. Okey. Untuk tajuk dimensi. You are offline. Hang cikgu punya ni. Okey ke? Maria? Ya. Dengar Dengar. Okey. Itu adalah jenis-jenis pendimensian yang perlu tahu. Biasa keluar bahagian A lah. Kita lihat next adalah ukuran standard. Kita dah nak lukis dah dah nak buat dimensi bagi kita punya soalan. Okey. Kat sini ukuran standard untuk anak panah. Okey, biasanya adalah ni 1
dia punya tinggi dia 1, dia punya panjang dia adalah 3. Biasanya kita akan buat macam itulah. Okey, tapi untuk anak panah biasanya kita akan lihat, kita tak ukur, kita akan lihat sahaja dia punya bentuk dia tu. Kalau dia jadi gemuk, maknanya dia tak ikut standard lah. Okey, dia biasanya kalau awak tengok poin kat sini, anak panah perlu dilukis halus dan juga runcing. Dia mesti menyentuh pada garisan tambahan. Okey. Kalau dia tak menyentuh, bermaksud kat situ itu bukan ukuran yang sebenar lah bagi poin tersebut. Okey, bulatan nombor 2, bulatan atau lengkung anak panah garisan penunjuk jejari atau bulatan mesti menuju ke pusat bulatan atau lengkung. Sebab dia nak tengok poin mana. Okey, dan biasanya kalau kita pakai software dia senang je, kita boleh tarik sahaja supaya dia boleh dia akan terus attach lah anak panah tu dekat lengkung kita. Tapi sebab awak buat lukis secara manual, so awak kena pastikan anak panah tu mesti menyentuh pada lengkung atau pusat bulatan. Okey, salah satulah. Nombor 3, garisan tambahan perlu mempunyai ruang kelegaan. Tadi kita nyatakan ruang kelegaan tu mesti ada. Okey, yang penting dia mesti jarak lah daripada objek. Macam yang ni. Ni ruang kelegaan. Nampak kat sini pun ada ruang kelegaan. So dekat sini kalau perasan ruang tak nampak Okay, sorry. Ruang kelegaan. Kalau awak tengok kat sini, anak panah dia, ini adalah ukuran standard bagi anak panah lah. Okey, anak panah dia mesti macam ni, 1, 3. Okey, tapi kalau awak nak buat terus pun tak ada masalah. Tapi make sure anak panah tu mesti dilukis halus dan juga runcing. Kalau dia gemuk macam ni, sensitif yang gemuk-gemuk ni kalau perempuan dengar. Okey, gemuk. Tak runcing, gemuk macam ni. Lepas tu dia mesti dihitamkan dia punya kepala ni mesti hitam. Gemuk macam ni, kita tahu dia tak ikut standard. Okey, kalau dia runcing macam ni kan. Okey, hitam. Okey, kita tahu yang ini adalah betul walaupun kita tak ambil ukuran. Okey, bulatan atau lengkung tadi mesti menyentuh pada jejari atau bulatan. Okey, kalau tengok kat sini atau pusat bulatan. Okey, kita tengok yang sebelum ni. Okey, nampak? Untuk bulatan, dia mesti menyentuh. Anak panah ni mesti menyentuh pada lengkung. Ada satu option lagi, titik tengah ke lengkung. Tak ada masalah. Macam ni, awak ambil dua-dua pun boleh. Ambil salah satu pun boleh. Okey. Macam ni, dia sentuh pada lengkung saja. Kalau yang ni dia sentuh daripada titik tengah, dia menyentuh, anak panah ni menyentuh pada lengkung saja. Tak ada masalah. Okey. So ini cara kita nak buat untuk anak panah bagi bulatan. Lihat yang seterusnya. Garisan tambahan perlu mempunyai ruang kelegaan. Okey, tadi kita nyatakan tadi ruang kelegaan mesti ada. Dia adalah salah satu komponen dalam pendimensian. Kalau tengok kat sini ada gap. Okey, jarak dia jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nampak ni ada gap. Ada gap. Itu kita panggil dia ruang kelegaan. Mesti ada ruang kelegaan antara objek dan juga garisan tambahan. This one is garisan tambahan. This one is garisan tambahan. This one is ruang kelegaan. Okey. Seterusnya, dia kata Daniel kata antara ruang kelegaan adalah 1 mm atau 2 mm. Jangan terlalu besar sangat. Besar sampai 10 mm. Jadi 1 cm kan dia sangat-sangat jauh lah. So di antara 1 mm dengan 2 mm. Biasa kita ukur lah, nampak dia jarak kita dah terima kat situ Okey, ukuran dimensi perlu dilakukan di tengah-tengah garisan dimensi atau di atas garisan dimensi. Ukuran tu maksudnya apa? Dekat sini. Kalau awak tengok pada gambar raja ni, kita panggil ukuran. Ini adalah ukuran. Sama ada kita boleh letak di middle ataupun di atas. Tak ada masalah. Okey, di atas maksudnya macam ni. Ni ke atas. Okey. Tak ada pula ke atas. Okey. Maknanya garisan tu straight and then dia letaklah dekat sini 40. Actually benda ni kita boleh setting.
Okay, kita boleh setting benda tu sebenarnya, tak ada masalah. Tapi itu adalah yang telah dinyatakan awak dalam bab ini. Okay, tadi poin yang seterusnya. Ukuran perlu diletakkan berserenjang dengan garisan dimensi. Okay, dia mesti berserenjang lah. Sudut 90 darjah dengan garisan dimensi. Okay. Lepas tu pendimensian perlu seragam antara satu sama lain. Kalau awak letak semua kat tengah-tengah, dekat tengah-tengah garisan dimensi tu semua letak garisan dimensi. Awak tak boleh ubah-ubah je. Kat ini nak letak bawah. Okay, ada yang ni nak letak atas. Okay, dia kena standard. Itu dia punya anak panah dan juga info-info tambahan yang lain. Okey, untuk amalan pendimensian terbaik, kalau awak tengok sebelah kiri, amalan dimensi dua pandangan. Okey, kita ada atas ni pandangan atas, bawah ni adalah pandangan hadapan. Okey, sama juga yang ni. Okey, yang baik nampak kita akan ambil ukuran ni, kita tahu atas dengan bawah ini dia punya panjang. Atas ni pun dia punya panjang. So, amalan yang paling baik awak letak di antara dia. So, kat sini orang boleh baca, oh, sini dia punya panjang adalah 70. Atas pun panjang dia 70. Dia lagi mudah. Tapi kalau yang boleh dielakkan, dielakkan. Kalau tak boleh, tak ada masalah. Okey, kalau awak letak macam ni pun kita terima. Cuma ini adalah amalan baik lah. Ini awak betul-betul yang belajar engineering. Okey, seterusnya sebelah kanan ni amalan baik dan yang perlu dielakkan. Okey, ini adalah dimensi secara align lah. Okey. Kalau awak tengok kat sini, amalan baik dia, kita ambil yang bawah. Kenapa ambil yang bawah? Sebab kita nampak dia punya jarak dia tu dengan lebih detail lah berbanding yang ini. Okay, so kat sini orang lebih baca, lebih senang baca berbanding yang sebelah kanan ni. Mana-mana yang bawah ni pun sama juga. Okay. Tapi kalau awak pun tak ada masalah, kita terima sahaja. Cuma ini amalan yang baik lah. Tak adalah kita kata benda tu terus totally salah. Okay. As long as awak tahulah macam mana nak ambil. Okay. Sekarang ni awak boleh lihat dulu pada soalan muka surat 63. Okay. Muka surat 63 soalan 26 dengan 27. Okay. Kat sini kita nak awak dimensikan gambar rajah yang ada. Maknanya awak tak lukis ortografik, awak terus buat dimensi kat sini. Okay. So kat sini nak buat apa? Awak kena buat dimensi lah supaya orang lain dapat baca and then dia boleh lukis balik lukisan tersebut. Kalau tak ada dimensi, orang lain tak boleh lukis lah lukisan tu. Okay. Sekarang ni semua tampal muka surat 63. Tak hantar ini sebab mostly ada yang tak hantar. So cikgu tak tahu lah dia ni boleh buat ke tak. Okay. So siapa yang makan cili tu terasa lah Ke memang tak ada perasaan, really up to you. Sebab this one is form 4, konsep kena strong. Okay. Muka surat 63 tampal, terus buat dimensi. Kita akan buat dimensi sama-sama. Untuk soalan muka surat 63 soalan 26. Okay. Kita akan buat 26 dengan 27. And then semalam pun cikgu dah suruh awak buat soalan muka surat 64. Okay. Kita akan dimensikan juga soalan tersebut. Okay. So untuk kali ni, untuk saat ini cikgu nak awak tampal dulu muka surat 63. Okay, tampal muka surat 63. Kita akan buat muka surat 26 soalan 26 dahulu. Okay. Yang macam ni bentuk dia, 26 dan juga 27. Kat sini awak terus dimensi sahaja. Okey, cikgu nak tengok cara awak dimensi. Dan kat sini juga cikgu akan buat jugalah dekat sini sambil-sambil awak buat tu, kita akan buat juga dekat dalam AutoCAD ni. Okey. Okey, so sekarang boleh terus buat lah. Okey, dimensi. Dia tak cakap pun kat sini berapa dimensi, maknanya awak kena buat dimensi mengikut yang telah ditetapkan. Okey. Tiga. Kita nak buat dimensi ni. So awak dah ada soalan cikgu dah ada soalan kat sini sama macam soalan muka surat 26. Awak dah tampal. So kat sini awak kena tahu kita ada 5 jenis pendimensian.
Okey, pertama kita ada dimensi apa tu? Dimensi saiz, kita ada dimensi jari, diameter, sudut dan juga panjang, lebar, tinggi, sudut dan juga kedudukan. Okey, ada 5. So kat sini rasa sudut tak ada Awak jangan kata-kata buat pula. Kita tak ada sudut. Kita ada kedudukan, kita ada diameter dan juga radius dan diameter dan juga radius atau jari dan juga saiz. Okey. So boleh buka tu terus buat. Kita akan buat sama-sama. Okey, untuk soalan 26. Okey, kat sini cikgu ada pandangan atas dan juga pandangan hadapan. Okey. Lagi center. Okey, kita akan buat sama-sama kat sini. Hafal. Bising lagi memang sekejap lagi aku ambil semua Kita akan buat kat sini sama-sama. Okey. Macam untuk yang inilah. Okey, cikgu harap awak semua dah tampal. Dah tampal dah? Hussein? Ya, untuk masing-masing. Okay, cikgu harap awak dah tampal soalan. Sebab kita nak tamatkan tajuk ni. Okay, tengok sama tak? Okay, center. Ini. Apa pula? Okay, so kejap cikgu settle yang ni. Awak dah tampal, awak boleh start. Kita akan sama-sama buat. Okay, mark, center mark. Mark, 1, 2. Ini kita akan belajar nanti. Okey. Awak masuk tingkatan 5 nanti kita akan belajar sama-sama yang ni. Okey, so cikgu ada 2 pandangan. Okey, tapi cikgu tak ni lagi. Lagi besar sikit lah. Vegan construction. Okay, so kita ada 2. Okay, so kat sini kita ada saiz lah. Okay, kalau kat sini awak dah ambil lebar, panjang, kat sini awak tak payah ambil panjang lah. Okay, macam tadi dia kata amalan baik, so cikgu ambil dimensi. Cikgu akan ambil, okay, ini dengan sini. Okay, jarak dia cikgu dapat adalah 80. Macam tu. Macam ni kalau tengok cikgu punya dimensi, dia berada di atas. Tapi kalau awak nak buat tengah-tengah pun tak ada masalah. Okey. Ini adalah garisan dimensi, yang ini adalah garisan tambahan. So nampak ada ruang kelegaan dekat situ. Kalau kita pakai software ni dia lagi senang lah berbanding awak lukis tangan. So awak boleh buat untuk lebar macam ni. Lebar macam ni dia punya dimensi. Okey. Untuk tulisan ni awak tak boleh suka-suka tau tulis macam ni. Mana
Kita buat contoh sikit. Buat macam ni. Awak tak boleh terus ambil. Sebab awak dah belajar dah masa awal-awal hari tu. Okey. Contoh sikit. Contoh kita buat dimensi. Awak tak boleh buat macam ni. Terus tulis sikit kan. Tak boleh lah. Okey. Untuk dia punya nombor tu, dimensi dia tu. Okey, contohnya kita garis macam ni. Okey, turun sikit. Sini anak panah lah. Anak panah kepala dia mesti hitam mesti nampak runcing. Jangan gemuk macam ni. Ini salah lah. Okey. So untuk nombor kat atas ni ada 80 tadi kan. Awak kena buat guideline tau. Okey, contohnya saiz awak punya kan biasa kita ada font kita ada besar kecil kan. Contohnya kat sini, contohnya font dia 4, 12 kan. So kat sini awak kena sign. Kalau awak punya saiz, awak punya ketinggian bagi awak punya dimensi adalah 4, semua kena buat 4. Awak kena kira lah 4. Contohnya macam ni. Okay, kena ambil jarak, kena lukis garisan tu. Sebab this one is compulsory. Kalau awak tak buat, kita takkan ambil betul awak punya dimensi tu. Macam ni. Contohnya 4 kan. 1, 2, 3, 4. Kat sini kan. Okay, so okay. Kita buat kat sini, draw. Okay, sini 4. Sini. Okay, 4. Cikgu dah tanda dah ni. Kita tekan. Macam tu. Kena buat garisan lurus lah. Awak jangan buat macam cikgu ni pakai tangan. Lepas tu baru kita tulis macam ni, 80. Dia macam kita belajar masa awal-awal hari tu, 80. Kalau tak ada garisan tu, kita takkan terima awak punya dimensi. Okay, sebab kita kena ada guide, ada panduan, garisan panduan. Okay. Kalau tak ada guide kat sini, awak tak boleh, kita tak boleh kata betul lah awak punya dimensi. Okay, clear tak setakat ni? Amar? Oh, Amar. Okay, nampak tak cikgu buat guideline untuk tulisan tu? 80. Nampak. Okay. So jarak ni kalau awak buat 80 ni, awak dah start 4mm, bermaksud semua awak kena ambil 4mm. Dia mesti ada penghubungan. Contohnya macam sebelum ni kan kita tulis macam ni. Okay, garis. So jarak ni adalah 4mm. Okay, so tulis sini. Macam tu. Dia mesti sama lah menyentuh atas dengan bawah sebab cikgu pakai benda ni, so dia ada lari sikit lah. Dia mesti ada guide, garisan panduan. Okay, mari kita buat sama-sama untuk yang seterusnya. Okay, ni awak kena hantar dalam Telegram. Kena hantar dalam Telegram ataupun awak boleh terus masuk dalam Padlet yang telah kita sediakan sebelum ni. Okay, so kita ada lebar dekat sini. So, panjang dekat sini, kita ada lebar kat sini. Okay, awak boleh ambil lebar pada pandangan atas ataupun awak boleh ambil lebar pada pandangan sisi. Pandangan sisi ni cikgu tak buat lagi. Okay, mana-mana. Okay, tapi disebabkan cikgu tak ada lebar, tak ada pandangan sisi, cikgu terus ambil lebar kat sini lah. Masih lagi menggunakan dimensi yang ini. Okay, dia kata apa? Dimensi terjajar. Bermaksud kalau kita ambil sebelah sengit sini, okay, so tulisan tu dia mesti sengit juga. Macam mana sengit? Macam ini. Okay. Nampak? 50. Nampak dia sengit sebab dia terjajar. Kalau ikat orang dia tegak semua. Okay. Dia macam kuat susah lah. Macam cikgu ni sebab senang. Sebab kita ada software dia kan. Kita pakai AutoCAD ni, pakai perisian dia. Ini adalah untuk panjang dan juga lebar. Kalau radius, cikgu akan ambil bulatan besar dekat sini. Okay. Cikgu akan ambil radius. Radius. Okay, cikgu ambil kat sini lah. Macam tu radiusnya. R25. Tapi awak jangan tulis R. Okay, sebab dia pakai software English, biasa dia ambil radius lah. Tapi macam awak ni, awak tulis lah J. J25. Okay, ukuran ni awak kena ambil pakai pembaris. Kenapa cikgu ambil ni? Sebab ni pakai software dia memang senang. Tapi kalau awak kena ukur balik,
awak punya ni macam ni, awak kena ukur balik, okey, menggunakan pembaris untuk ambil ukuran. Okey. So macam ni cikgu dah ambil ukuran ni, ambil pakai pembaris, awak ukur. Okey, berapakah panjang dia, berapakah lebar dia, berapakah radius dia. Okey. So kat sini untuk jejari awak tulis J25. Okey, J25. Macam tu. Okey. Awak jangan tulis R lah. Okey, sebab R ni untuk bahasa Inggeris. Tapi kalau awak ni jejari untuk bahasa Melayu. Okey. This one untuk jejari dan seterusnya kita akan buat dimensi untuk diameter. Cikgu kliklah diameter kat sini. Okey, klik pada bulatan, nampak? Okey, dia boleh buat macam ni, dia boleh macam ni. It's up to you. Okey. Okey, kalau boleh jangan overlap lah, nampak dia overlap kan? Cikgu ubahlah sikit. Macam ni. Okey, this one untuk jejari. Dia mesti menyentuh pada titik tengah. Okey, sama ada awak boleh buat macam ni boleh. Awak nak stretch macam ni pun tak ada masalah. Macam ni. Macam ni. It's up to you. Daripada titik tengah, kena pada macam tu. Dia mesti kena pada sentuh pada bulatan tersebut. Okey. Jadi biasa dia auto. Tapi macam ni dia tak apa nak nampak kan. So kita buat macam ni pun boleh. Kita ambil ukuran dia. Okey. Kat sini diameter dia 14. Okey. Kemudiannya kedudukan. Mesti ada kedudukan. Kalau tak kita tak tahu berapakah dia punya kedudukan dia kan. So kat sini cikgu nak ambil daripada titik tengah ke sini. Sebab tak ada lagi ukuran. Kita tak boleh atas ada, bawah pun ada, tak boleh. Dia mesti atas ada, bawah tak payahlah ada. Dia mesti ada satu saja ukuran. Jangan ada double. Sebab dia akan jadi serabut lah awak punya drawing tu So cikgu buat kedudukan daripada sini ke titik tengah. Macam tu. So this one adalah dimensi bagi kedudukan. Apa lagi yang tak ada awak kena nyatakan. Maknanya kalau sebelah pandangan hadapan ada, kalau tinggi untuk sisi tak payah buat. Kalau boleh kita tak nak serabutkan lagi kita punya drawing. Okay, enough satu ukuran saja bagi lukisan tersebut. Maknanya kalau sini dah ada ni lebar, takkan awak nak ukur lagi. Maksud cikgu macam ni. Okay, atas dah ada lebar dah. Takkan sebelah sini pun awak nak ambil lebar juga. Tak sesuai lah. Okay, macam ni. Ada 80 lagi. Padahal atas dah ada. Atas dah ada. Bawah pun nak kena tunjuk lagi ke? Macam tu. Okay. So nampak itu sebenarnya kita kata tak payah ada dua ukuran dalam satu lukisan. So enough satu sahaja supaya orang boleh baca awak punya drawing tu. Okay. Okay, boleh buat dah. So boleh buat soalan 26 dan lepas ni kita akan buat soalan 20. Lepas tu 27 tu awak buat sendiri. Soalan 64 yang telah awak buat semalam tadi ataupun minggu lepas. Okay, so apa-apa boleh tanya terus direct kat cikgu. Okay, dalam kelas kita ni. So ini adalah dia punya dimensi lah. Senang sikit kan pakai software ni. Sebab tu dia kita boleh tahu lukisan kita ni tepat atau tidak. Okay, jenis macam ni sebab dia terjajar, dia mesti ikut selari dengan garisan objek. Apa lagi yang tak ada? Kita kena lihat kat sini. So jari kat sini tak ada. Awak boleh buat macam ni. Jari dengan yang sesuai. Jari dan juga cikgu nak ambil diameter yang dalam ni. Okay, simbol diameter awak jangan lupa simbol diameter memang macam ni simbol dia. Macam theta tapi bukan theta, ni untuk diameter. Okay.
kena ada simbol. Macam tu. Kita setting dia ni. Okey. Kalau boleh jangan ada gelap lah kat situ. Kita tarik sikit. Tak ada masalah. Okey, sebab untuk yang ni awak boleh letak macam mana pun. Ataupun kalau lebih tepat macam ni, diameter dia 4 tadi kan, kita boleh guna annotate. Ni saya punya lah, awak tak buat pun. Okey. Ini. Ini. Kali 14. Ini quite besar lah. Okay. Kita kecilkan sikit. Boleh buat terus. Okay. Kita dia jadi macam ni lah. Ataupun simbol di okay. Macam tu. Kalau ini nak buat macam ni pun tak ada masalah. As long as dia menyentuh bulatan dan juga lengkung. Okey, sini je 25. Macam tu. Boleh buat macam ni, tak ada masalah. Okey, yang ni pun nak buat macam tu pun tak ada masalah. Okey. Buat ni pakai leader lah benda ni. Okey, J 25. J 20. Okey. Sini diameter kita padam. Boleh macam ni. Pun boleh, tak ada masalah. Okey, sini simbol diameter kemudiannya 20. Biasa diameter kita akan ambil bulatan yang kecil lah. Ini adalah hasil dia cikgu punya dimensi. So cikgu nak lihat jugalah dimensi awak selepas ini. Pukul lagi 5 minit 10.30 untuk soalan 26. Okey. Kemudian ni kita akan beralih kepada soalan 26, 28 yang telah awak buat malam tadi. Kita nak dimensikan kat situ sahaja. Jarak ni kalau boleh standard lah antara dimensi ni. Kena ada jarak dia yang standard. Tapi kalau besar kecil pun tak apa. Tapi jangan terlalu rapat. Kalau boleh nampak lah dia lebih kurang sama. Walaupun tak sama. Ini adalah contoh-contoh pendimensian. Okey. Cikgu susah lah sikit sebab cikgu kena lukis balik objek tersebut. Macam awak objek dah ada kan, awak just dimensikan saja macam ni. Yang penting anak panah mesti runcing dan juga halus. Jangan gemuk-gemuk. Bila gemuk-gemuk kita dah tahu dah awak punya anak panah tak ikut standard. Okay, kalau dah siap, siapa yang dah siap boleh hantarlah dekat dalam Telegram supaya kita boleh lihat awak punya hasil kerja. Okay. Harry baru join. Cikgu kerana tak perasan. Okay.
Muzaffar clear juga jangan lupa upload dekat dalam kita punya Padlet. Simpan semua kita punya evidence. Kat situ baru kita boleh lihat awak boleh lukis ke tak. Okay. Jadi kalau kosong je cikgu tak boleh nak bagi awak band TP1 pun tak boleh nak bagi. Awak snap gambar awak hantar saja kat Padlet. Okay. So this is mine. Okay. So nanti cikgu nak lihat jugalah hasil kerja awak sebelum at the end our class. Tak apa lambat. Okay, dimensi nanti cikgu akan sharekan slide dekat dalam Telegram. So awak boleh baca lah kat situ Kami ambil kehadiran dekat sini. Semua dah hadir. Okay, good job. Kalau dah siap biasanya macam Atul, Maria, Nadia yang dah siap, Haziq Izwan boleh share dekat sini. Nanti kita akan komen lah. Bukan kita komen ni untuk mengaibkan, tapi kita komen untuk sama-sama belajar. So this one is mine. So awak boleh teruskan buat untuk soalan 26. And then 10.30 kita akan buat pula dimensi untuk soalan yang telah awak buat malam tadi. Nafal, siapkan adik punya kelas kat komputer kau. Kena pantas sikit buat benda ni. Okay, kita tak boleh baca pula. Siapkan adik punya. Kelas. Maybe ada problem dekat server dia lah. This is mine. Cikgu nak tengok cikgu punya contoh tadi cikgu. Cikgu punya tadi cikgu punya contoh lah sikit. Kadang banyak sangat pun serabut kita punya ni kita punya drawing. Cikgu. Lebar dia cikgu buka sampai berapa cikgu? Cikgu buka 80 kan? Kalau awak kira pakai lebar 50. Kalau awak ukur pakai pembaris betul tak 50? Cikgu sendiri ukur dekat dalam sebab cikgu kan kena lukis balik kan. Cikgu ukur dekat dalam ni soalan and then baru cikgu lukis. Cikgu rasa 50 lebar dia. Tinggi dia 60. Okey, tinggi 60. Tinggi awak boleh ambil pada bahagian pandangan sisi. Ni alang-alang awak buat ni cikgu buat jugalah sebelah sini. Naufal, kelas Nufail. Tinggi 60. Tinggi 60 sesuai dekat bahagian sisi lah, pandangan sisi. Ni 50. Sebab cikgu ukur benda ni bukannya cikgu suka-suka. Cikgu ukur, awak kena ukur juga pakai pembaris. Okay, 60 and then C. Okay. So line ni. Kau ambil ukuran juga. Bukan dia cikgu tak ambil ukuran. Okay, ni nak kena tunjukkan juga lah ortografik. Alamak, aku punya pula problem.
Apa? Bateri ibu. Bateri ibu cepat. Bateri. Cabut cepat. Nanti mati ibu punya laptop. Tu, Nofail dah boleh masuk kelas dah. Boleh masuk kelas. Dekat WhatsApp. Sementara awak buat ni, cikgu pun tengah buat juga.
Cikgu mic tak buka cikgu. Cikgu. Tak dengar suara. Cikgu dah upload jawapan di Telegram. Okey, cikgu punya komputer ada problem. Okey, internet dia tak boleh connect. So apa yang awak kena buat? Okey, untuk hari ni sebelum awak masuk kelapai, aku rasa tak ada kelapai kot Ustaz Gim. Okey, awak siapkan dulu soalan muka surat 26, soalan 26 muka surat 63. Okey, 27, 28 dan juga 29 tu awak buat kerja rumah. 28 awak dah buat, awak buat dimensi lah bagi soalan tersebut. And then awak terus upload dekat dalam Padlet yang telah cikgu bagi. Dia dah ada siap dah ruangan. Ama kat mana, Idina kat mana. So awak boleh terus masuk dalam tu sahaja. Okey. Tahan tak Atif tak hantar. So cikgu tak boleh nak bagi markah. Ya betul. Soalan yang kita orang kena buat 26, 27, 28, 29. Dah habis. 29 soalan terakhir kan untuk ortografik awak buat sampai habis. Okay. 26, 27, 28, 29. Ya. So 29 tu awak kena lukis dulu ortografik and then baru awak dimensikan. Okay. So yang lain rasa tak ada apa. Cuma hari ni cikgu nak tengok dulu lah sebab cikgu kena komen juga awak punya dimensi. Awak punya dimensi anak-anak betul ke tidak, ada ruang kelegaan atau tidak, ikut tak sistem pendimensian. Cikgu nak tahu yang tu. Okay. Apa dia? Soalan 26, 27 tu. Record ni nanti cikgu letak kat Telegram kan? Padlet tu. Record ni. Record ni nanti kelas cikgu ni. akan masuk. Cikgu. Itulah bila kita rekod pun dia ada banyak blank kan sebab ada masalah. Tapi cikgu akan masukkan jugalah dekat dalam grup. Okey, bersama slide. Slide pun cikgu akan share dekat dalam grup. Okey, tadi siapa Ikmal lah? Suara Ikmal. Zuhairi. Zuhairi. Kenapa Zuhairi? Aziz silap. Haji Izwan. Yang soalan 27 tu. Dia punya ukuran dapat kat mana? Ukuran awak kena ambil sendiri pakai ni. Awak kena ukur sendiri, abang. Kau tak boleh tiru cikgu tau sebab cikgu pun ukur, ambil pembaris cikgu ukur. Baru awak dapat ukuran sama juga kat sini. Awak kena ukur. Boleh tak? Ukur. Okey. Pembaris. Okey. So kat situ kita boleh nampaklah awak ambil ukuran betul atau tidak. Kena pakai pembaris. Cikgu bukan dapat mu. Kejam mata boleh terus dapat tak? Cikgu ambil ukuran pakai pembaris and then cikgu tarik. Okey. Cikgu tarik. So soalan lebih kurang sebenarnya kiri dengan kanan. Cuma kalau perasan dekat sini untuk soalan 27 awak boleh ambil jenis dimensi jenis angular ataupun kita panggil sudut. Dekat sini. Kat sini nak buat macam mana? Kita punya ni problem. Okey. Ni. Nampak tak? Ambil kat sini. Sini ada dia punya angle dia dekat sini. Awak boleh ambil angle kat sini. Okey. Sekejap cikgu. Pin sikit. Tak ada nak pin pula. Okay, awak pin lah cikgu. Kat sini kita boleh ambil ukuran angle. Okey. Dimensi angle. Yang lain ingat cikgu cakap tak boleh ambil double. Okey, kalau kat sini dah ada lebar, tadi kita dah ambil kat sini lebar untuk pandangan 28. Sini kau tak boleh ambil lebar juga. Kat sini kau tak boleh ambil lebar. Sini dah ambil lebar, sini tak boleh ambil lebar. Okey. So tak boleh ada dua
dimensi yang sama. Bukan menjadi kesalahan tapi dia akan buat kita punya yang baca awak punya drawing tu dia akan confuse lah. Okay. Lain. Ukuran tadi kita dah cakap ambil pakai pembaris, tak ada masalah. Okay, sebab tadi cikgu pakai software sebenarnya cikgu dah lukis dulu benda tu. Baru cikgu ambil ukuran. Okay, so sebelum cikgu ambil ukuran tu, sebelum cikgu lukis mula, cikgu ambil ukuran daripada soalan. Okay, bukannya magic. Dia tak magic guys. Okay, anak panah ingat jangan gemuk, dia mesti kurus. Apa lagi? Ruang kelagaan. Okay. Kalau awak perasan alah cikgu tak boleh lah nak tunjukkan. Tapi awak rasa, cikgu rasa lepas ni awak tak ada kelas pi kot. Betul ke? Cikgu dah ada bagi link tak silap saya. Satu ya. dah bagi link. Okay, alah. Okay, so pukul 9 aku ada kelas kan. So, nanti cikgu akan tunjukkan jugalah apa yang penting, apa yang tak penting nanti. Sebab tadi cikgu bebe-bebe rupanya cikgu dah terkeluar. Tu paling sedih sekali sebab membazir elia cikgu. Okay. So tolong hantar Saya dah bagi tahu cikgu dah dekat Telegram. Allah, kita ni busy tengok dekatnya ni. Cikgu tak sempat lagi nak ambil gambar apa semua, tak sempat nak ambil gambar. Kuat. Kejap. Lambat sikit masuk Puan Jamalia kan. Cikgu harap dapat masuk sekejap lah sebelum awak masuk kelas agama sekejap lagi. Sebab agama awak pun tak berapa nak ni kan. Sama lah kita. Okay. Dia tak tahu lah cikgu dah on lama sangat dia jadi lag. Aku main lah cikgu lag. Hitam. Sekejap saya juga tunjukkan kat awak. Okay. Ada tak semua kita ambil ukuran. So kita kena ambil ukuran. Satu dah cukup. Kejap. Bentar ni rakan-rakan Pak Aitam, anak-anak Pak Aitam, rakan-rakan Atul dan juga anak-anak Pak Aitam. Jangan lupa gambar tolong bagi gambar pasport. Okey. Nanti bagi dekat Nadira kau jangan buat tak tahu pula. Okey, gambar pasport. Okay. So yang ini dalam Telegram ni tadi cikgu dah hantar tu. Cikgu dah hantar dah tadi. Dia tak boleh tak keluar. Nampak sangat aku punya ni pun ada problem. Okay, laptop lama ni guys. Ingat, tahun depan pastikan ada laptop. Okay, jangan rembat-rembat laptop. Sebab tahun depan awak kena buat kerja khusus yang menggunakan laptop. Okay, dulu kita boleh pakai komputer dekat rumah. Tapi sekarang tak boleh. Okay, kat rumah pula kat mak-mak. Sekarang tak boleh. Okay, kita lihat soalan. Aku dah geram, aku dah paste tadi dekat dalam group tapi dia tak keluar pula. Okay. Bapak dah habis belum? Baca tapi lah kau keluar je dulu. Kejap. Okay. Dia loading aja. Amat. Sebab kalau software ni memang dia ambil masa jugalah nak run. Tak apa. Pesat lambat sikit pun tak apa pun. Okay. Dah ready dah. Jadi stuck. Internet tak boleh connect, apa-apa tak boleh connect. Itu cikgu stres ibu pula.
Okey, yang ini kalau awak tengok, nampak tak? Tak nampak kan? Tak nampak. Rambut tak bolehlah cikgu. Okey, yang ini kalau awak tengok cikgu ambil ukuran. Okey. Okey, dekat sini cikgu dah ambil dah ukuran lebar. Okey, kat sini cikgu dah tak payah ambil ukuran lebar. Okey? Sebab apa? Benda yang sama. Okey, kalau awak nak ambil ketinggian pada pandangan hadapan, it's not suitable. Yang lagi bagus awak buat dekat sini. Dekat sini awak kena buat ambil ketinggian. Okey, awak tahu tak kenapa cikgu tak ambil ukuran yang ni? Kat atas ni. Kat atas ni cikgu tak ambil ukuran Y. Sebab cikgu dah dapat informasi dah daripada yang ini. Yang bagi bawah. Okey, kalau cikgu nak tahu jarak yang sini, awak tahu ini adalah radius. Dia bagi radius 70. Kalau kita ambil nak tahu jarak ni ke sini, di diameter lah. So radius 2 darab radius atau jejari, awak dapatlah jarak ni. Sebab tu kat sini cikgu tak ambil dia punya jarak. Sebab memang kita dah boleh lukis daripada informasi yang telah kita buat dekat sini. Berbanding yang ini kena ada. Sebab apa? Kita nak tahu kedudukan titik tengah bagi circle kat sini berapa. So nampak bila kita dah dapat informasi dekat sini, automatically kita boleh lukis yang ini. Sama juga. Kalau kita ada ini dengan ini pun tak boleh nak lukis kan. Yang ini pun kita kena tahu juga. Okay, jarak dari sini ke sini berapa. Dia dah nyatakan 15. Dari sini ke sini berapa. Dari sini ke sini berapa. Kita dapat 30. Automatically awak boleh lukis bulatan ini. Dimensi ni bagi kita mudah membaca lukisan. Okay. So cikgu kat sini cikgu nak make sure awak punya anak panah, ada ruang kelagaan. Lepas tu awak punya garisan tambahan, awak guna sistem terjajah ataupun ikat arah. Awak kena baca soalan. Okey, kalau soalan 26 dia minta pendimensian terjajah. Kalau soalan 27 dia minta ikat arah. So ikat arah dia tegak aje. Tapi yang cikgu buat ni adalah terjajah. So apa dia? Dia selari kita punya dimensi ni selari dengan garisan objek. Itu kita punya reason. Kita punya yang paling penting lah. Okay, sebab sistem tu pun awak kena ikut sistem yang betul. Okay. Itu saja untuk hari ni. Tapi kejap, cikgu tak ada bukti lagi. Tadi form 4 pun, form 3 pun cikgu boleh lupa. Okay. Cikgu akan hantar juga benda ni dekat dalam Telegram lah. Dalam Telegram semua. Tapi kena ambil masa juga sebab cikgu kena transfer dulu dalam YouTube. Okay. So kehadiran semua hadir. Hari ni habis. Okay. So jawapan ni cikgu akan share dekat dalam Telegram. Print screen. Okay, tolong hantar lah tolong hantar, jangan tak hantar sebab cikgu tak boleh nak tahu awak punya tahap. Okay. Setakat tu saja kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa dan juga tasbih kifarah. Amin. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Sorry semua. Sama-sama. Sorry semua. Okay. 5 Ogos. 4 Hong Kong. Banyak aktif betul lah aku macam ni.